Hai murid-murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe. Baik, dalam video ini cikgu pilih satu soalan berkaitan dengan bagaimana indefinite integral ataupun kamiran tak tentu digunakan untuk menentukan ataupun mencari fungsi bagi satu graf sekiranya gradient function itu diberikan. Dalam dua contoh yang berkaitan dengan perkara ini, cikgu dalam kedua-dua contoh itu gradient function ataupun fungsi kecerunan bagi graf itu pada titik berkenaan diberikan. Maksudnya fungsi iaitu dy dx itu diberikan dan koordinat bagi titik berkenaan juga diberikan. Okey, beza soalan ini jika dibandingkan dengan dua soalan yang sebelum ini ialah kalau murid-murid masih ingat semasa belajar differentiation, iaitu di bawah subtajuk menentukan gradient function dengan menggunakan dy dx bagi satu lengkup. Masih ingat tak? So di bawah differentiation pada ketika itu, selepas murid-murid diajar bagaimana gunakan dy dx untuk menentukan gradient function ataupun fungsi kecerunan untuk menentukan kecerunan pada titik yang diberikan untuk satu lengkup. Seterusnya murid-murid diajar dengan menggunakan gradient ataupun kecerunan pada titik berkenaan bagaimana nak menentukan persamaan tangent, iaitu satu garis lurus yang menyentuh lengkung itu pada titik berkenaan, dan seterusnya murid-murid diajar bagaimana kecerunan yang diperolehi daripada ataupun gradient yang didapati daripada gradient function itu ataupun fungsi kecerunan itu digunakan untuk menentukan kecerunan, seterusnya mencari persamaan normal. Kalau masih ingat lagi. Dan berkenaan dengan perkara ini, cikgu bincangkan dengan penuh, cikgu terangkan dengan sepenuhnya. Okey, bagaimana dy dx itu digunakan. Okey, anda boleh rujuk video berkenaan di bawah tajuk differentiation. Okey, itu adalah pengetahuan itu penerangan yang mana jika anda ada masalah berkenaan dengan menyelesaikan soalan, anda boleh rujuk bahagian berkenaan ataupun video berkenaan di bawah tajuk differentiation. Okey, sekarang cuba kita baca dan fahamkan kandungan soalan dan bagaimana kita akan kaitkan differentiation ataupun yang dipelajari di differentiation itu di sini. Kita akan cuba kaitkan. Kita dah tahu bahawa biasanya soalan integration ada berkaitan dengan differentiation. Pengamiran ini biasanya ada berkaitan dengan dy dx. Okey, cuba kita baca dan fahamkan soalan. Perhatikan di sini. Given that the gradient of a normal. So sekarang beza sekarang kalau dibandingkan dengan dua soalan yang cikgu bincangkan berkaitan dengan perkara ini, dalam dua contoh berkenaan yang diberikan ialah fungsi kecerunan ataupun gradient function bagi lengkung itu ataupun curve itu pada titik berkenaan. Tapi di soalan di sini ataupun dalam soalan ini tidak. Yang diberikan adalah gradient of normal. Maksudnya kecerunan untuk garis normal diberikan, iaitu to the curve at point 47. So maksudnya nak tentukan kecerunan bagi normal, garis normal pada titik 47 bagi satu lengkung curve adalah, perhatikan, given by negative 1 over x minus 1. Okey, so sekarang kalau kita nak tentukan untuk lengkung ini pada titik 47, berapakah gradient normal? Gradient normal ialah dengan menggantikan x ke dalam sebutan ini, x. Okey, perhatikan di titik ini x adalah 4. So pada curve pada titik ini, apabila x cikgu gantikan ke dalam sini, cikgu akan memperolehi kecerunan bagi ataupun gradient bagi garis normal berkenaan. Okey,
So itu yang dipelajari. Okey. Tapi apakah soalan sekarang? Okey. Perhatikan di sini, find the function of the curve. Maksudnya di sini bukan menentukan kecerunan normal, tetapi sebaliknya, ya, kecerunan normal yang diberikan dalam soalan ini pada titik 47, iaitu negatif 1 per X tolak 1 ini, bukan untuk menentukan nilai gradient di titik itu, bukan. Bagaimana murid-murid perlu gunakan, ya, kecerunan ataupun gradient normal yang diberikan dalam sebutan X ini untuk mencari fungsi ataupun function bagi lengkung berkenaan ataupun untuk curve berkenaan. So kalau murid-murid masih ingat lagi, dalam 2 video sebelum ini cikgu terangkan kalau kita nak tentukan function ataupun fungsi bagi lengkung ini ataupun curve ini, maka perlu diberikan, ya, ialah gradient function ataupun fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan curve itu bukan normal. Faham tak? Itu beza soalan ini jika dibandingkan dengan 2 contoh soalan yang cikgu pilih dalam 2 video yang berlainan. Itu beza. Sebab itu cikgu pilih satu lagi contoh untuk kongsi bersama murid. Okey, di sini sekarang jelaslah, kalau kita nak tentukan fungsi bagi curve ini ataupun nak tentukan curve function ini, maka kita perlu cari, iaitu fungsi kecerunan ataupun gradient function bagi lengkung itu ataupun curve tersebut. Bukan, ya, yang diberikan untuk normal, tapi yang diberikan adalah untuk normal. So yang pertama sekali ialah sebelum kita tentukan fungsi graf ini ataupun function of this curve, yang penting sekali ialah bagaimana kita akan gunakan, ya, iaitu gradient normal yang diberikan dalam soalan ini untuk dapat gradient function ataupun fungsi kecerunan. Itu adalah perkara pertama. Selepas kita dah dapat fungsi kecerunan ini ataupun gradient functions, baru kemudian kita akan, ya, gunakan kambiran tak tentu ataupun indefinite integral ke atas gradient function yang kita peroleh itu, seterusnya menentukan function bagi curve ataupun fungsi untuk lengkung berkenaan. So pertama apa yang kita nak bincang dalam soalan ini adalah bagaimana kita akan gunakan, ya, gradient normal, gradient kecerunan normal yang diberikan untuk satu curve pada titik 47, iaitu negatif 1 per X tolak 1. Kita mulakan. So apa yang kita nak bincang sekarang ialah bagaimana kita nak dapatkan fungsi kecerunan ataupun gradient function daripada gradient normal yang diberikan. Boleh? So perhatikan sekarang, gradient normal adalah negatif 1 per X tolak 1. Boleh? Kalau cikgu nak tentukan berapakah nilai gradient pada titik ini untuk normal, mudah saja. Kita akan gunakan, iaitu koordinatnya ialah 4, 7. So kita akan gunakan X4, ya, ini nilai X ini, dan kita akan gantikan di tempat X, iaitu negatif 1 per 4 tolak 1, iaitu negatif 1 per 3. Ini adalah sekiranya gradient itu berapa nilai. Berapa nilai gradient pada titik 47 bagi garis normal. Itu adalah mencari gradient. Tapi soalan bukan cari gradient, bukan. Soalan ialah untuk menentukan function of the curve ataupun fungsi lengkung itu. So kalau kita nak tentukan fungsi lengkung itu, maka kita perlukan gradient function ataupun fungsi kecerunan.
Okey, bagaimana kita nak perolehi fungsi kecerunan? Seperti mana murid-murid faham, kita tidak boleh dapat fungsi kecerunan lengkung terus daripada normal. Tidak boleh. Mengapa? Ya, sebab kita tidak mempunyai satu hubungan yang terus di antara kecerunan ataupun gradient normal dengan gradient curve pada titik, satu-satu titik. Boleh faham tak? So sekarang apa yang kita nak buat ialah kita perlu kaitkan. Bagaimana kita akan kaitkan gradient yang diberikan untuk normal itu dengan curve? Itu. So sebelum itu perlu ingat murid-murid, semasa murid-murid belajar coordinate geometry, iaitu perpendicular lines, intersection, persilangan di antara garis-garis lurus pada sudut 90 darjah. Masih ingat tak? Perkara itu juga diterangkan dalam differentiation, iaitu berkaitan dengan normal dan tangent. So sekarang kita ingatkan balik perkara itu sebelum kita jawab soalan ini. Okey, so apa yang cikgu terangkan, bukan kita nak tentukan berapakah nilai gradient normal pada titik 47, tidak. Tujuan diberikan ini ialah untuk kita dapatkan gradient function ataupun fungsi kecerunan pada titik 47 bagi lengkuk, supaya kita dapat fungsi ataupun persamaan curve itu ataupun lengkuk tersebut. Boleh? Okey, sekarang cuba kita kaitkan di antara, katakan ini adalah normal satu titik. Katakan titik di sini ialah 47. Cikgu lukiskan satu garis lurus. Cikgu lukiskan satu garis lurus yang menyentuh lengkuk itu pada titik 47, di mana kita sebut yang ini adalah tangent, yang ini adalah lengkuk ataupun curve. Lengkuk ataupun curve. Sekarang cikgu lukiskan satu garis lurus melalui titik yang sama dan membuat 90 darjah dengan tangent. Dan maka yang garis ini cikgu sebut normal. Faham tak? So pada titik ini, pada titik 47, kita dapati iaitu gradient normal darab dengan gradient tangent mestilah bersamaan dengan negatif 1. Masih ingat tak? Apabila dua garis lurus bertemu pada 90 darjah. Apabila dua garis lurus bertemu pada 90 darjah, katakan kecerunan ini adalah M1, katakan kecerunan garisan ini adalah M2, maka M1 darab M2 adalah negatif 1. Ini adalah asas berkaitan dengan kecerunan berhubung dengan dua garis lurus yang bertemu pada sudut 90 darjah ataupun perpendicular. Bersudut 90 darjah ataupun perpendicular. Faham? Itulah kita gunakan di sini. So sekarang apa yang kita nak, cikgu dah kata kita tidak boleh kait terus dengan kecerunan lengkung, tidak boleh. Sebab yang diberikan di sini adalah kecerunan normal. So kita tidak boleh kait terus normal dengan curve. So mula-mula kita kena kaitkan normal dengan tangent dulu. So di mana kita boleh kaitkan normal dengan tangent? Daripada pengetahuan asas, apabila dua garis lurus itu bertemu pada 90 darjah, hasil darab kecerunan kedua-dua garis ini mestilah negatif 1. Itulah yang cikgu gunakan di sini. So maksudnya kecerunan bagi garis normal darab dengan kecerunan bagi garis tangent mestilah negatif 1, sebab kedua-dua itu bertemu pada 90 darjah. Dan untuk pengetahuan anda, normal dan tangent adalah dua garis lurus, two straight lines. Kita teruskan ya. Cikgu padam yang asas ini. Sekarang kita dapati, perhatikan di sini daripada soalan tadi. Perhatikan di sini kecerunan dia. Perhatikan kecerunan apa? Kecerunan normal.
So di sini kita dapati kecerunan normal kan? Perhatikan di sini, yaitu kurungan negatif 1 per X tolak 1. Ini adalah kecerunan normal didarabkan dengan kecerunan tangent sama dengan negatif 1. Boleh? Okay, so dari sini kita perolehi kecerunan tangent adalah negatif 1. Okay, negatif 1. Okey, perhatikan di sini ya, kita akan pindahkan so jadi darab. Okey, negatif X tolak 1 bahagi dengan 1. Okey, apabila kita pindahkan, okey, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Okey, so dari sini kita dapati negatif menjadi positif. Perhatikan di sini, yang ini adalah X tolak 1. So maksudnya sekarang, sekiranya pada titik ini 47, kalau kita nak tentukan berapakah kecerunan tangent, senang saja. So kecerunan tangent di sini X berapa? 4. So di sini 4 tolak 1 yaitu 3. Itu sekiranya soalan tanya kecerunan tangent. Tapi bukan soalan nak cari kecerunan tangent. Sebaliknya, apakah fungsi ataupun function of the curve. Okey, apakah fungsi lengkuk berkenaan. So di sini didapati yaitu untuk menentukan bagi tangent ini, kalau kita nak menentukan okey gradient ataupun kecerunan, okey, adalah kita menggunakan ya sebarang sebutan yang ada X, kita panggil function. Boleh? So sekarang cuba kita kaitkan bagaimana n tangent ataupun kecerunan tangent ini dengan fungsi gradient bagi lengkuk, yaitu gradient function untuk satu curve. Okey, sekarang kita teruskan bahagian seterusnya. Okey, cikgu padamkan. Okey, teruskan, yaitu jika ada satu curve, satu lengkuk, dan ini adalah satu titik, kalau kita lukiskan satu garis lurus menyentuh titik itu, okey, maka pada titik ini, yang ini adalah okey curve, yang ini adalah tangent. Okey, so pada titik ini, n curve sama dengan, yaitu kecerunan lengkuk adalah kecerunan tangent. Faham tak? So tadi kita dah cari, yaitu kita dapati kecerunan tangent tadi ialah X tolak 1. Boleh? X tolak 1. So maka kecerunan curve di sini ialah X tolak 1. Okey. So sekarang kita dah daripada kecerunan normal, kita sudah kaitkan dengan kecerunan tangent. Daripada tangent kita kaitkan menjadi kecerunan pada curve. So maksudnya pada titik ini untuk curve, okey, untuk lengkuk, kalau kita nak tentukan gradient, kita perlu gunakan fungsi ini, yaitu X tolak 1. Maksudnya sekarang dapati yaitu fungsi kecerunan, yaitu X tolak 1 ialah dy over dx adalah X tolak 1. Okey, perhatikan sekarang bagaimana, apa yang kita buat setakat ini ialah bagaimana gradient yang diberikan untuk normal, kemudian kita kaitkan dengan gradient tangent, seterusnya kaitkan dengan gradient curve. Akhirnya kita perolehi bahagian yang penting untuk menentukan fungsi bagi lengkuk itu ataupun function of the curve. Mengapa? Untuk menentukan function of curve, kita perlukan gradient function of curve at the point. Maksudnya kita perlukan fungsi kecerunan lengkuk itu pada titik berkenaan. So sekarang perhatikan, untuk lengkuk ini
pada sebarang titik, kalau kita nak tentukan kecerunan adalah X tolak 1, iaitu kecerunan ini kita panggil sebagai gradient function, iaitu X tolak 1. So sekarang kita sudah berjaya memperolehi gradient function ataupun fungsi gradient daripada gradient normal yang diberikan. Okey, sekarang bahagian kedua. Bahagian kedua penyelesaian ialah, sekarang kita akan perkenalkan indefinite integral ataupun kamiran tak tentu ke atas gradient function ataupun kecerunan, fungsi kecerunan ini untuk memperolehi fungsi ataupun persamaan bagi garis lengkup berkenaan. Okey, so sekarang cikgu mulakan penyelesaian bahagian kedua. So cikgu harap kalau murid-murid mempunyai masalah nak tumpu dalam satu video, setakat ini daripada awal sampai sekarang, bagaimana daripada normal, gradient normal, bagaimana kita akan bawa menjadi gradient function. Cuba fokus bahagian ini. Ulang balik bagaimana daripada gradient normal menjadi gradient function of the curve. Sekarang tumpukan bahagian. Sekarang mungkin murid-murid, ada di antara murid boleh ambil break. Berhenti kejap. Ambil break. Lepas itu, sambung balik video bahagian kedua. So bahagian kedua ialah bagaimana daripada fungsi gradient ataupun fungsi kecerunan yang kita dapati itu, kita akan perkenalkan kamiran ataupun integrations supaya kita perolehi jawapan terakhir. Boleh? So ini adalah bahagian kedua, iaitu sambung daripada bahagian pertama. Cikgu padamkan ini. Sekarang cikgu salin iaitu kecerunan. Yang ini ialah gradient function bagi curve pada titik 47 dy over dx adalah x tolak 1. Cikgu padamkan ini sekarang. Sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan gunakan dan perkenalkan integrations kamiran ke atas hubungan ini untuk memperolehi satu sebutan y bersamaan. So maka apa yang cikgu akan lakukan sekarang ialah x tolak 1 bawah dx. Seperti mana cikgu bincangkan dalam dua video yang sebelum ini, bagaimana dy itu menjadi y. Masih ingat tak murid? Kalau murid-murid dah tengok dua video ini sebelum ini, so sekarang fahamlah bagaimana ibu akan tukarkan dy menjadi y apabila kamiran itu diperkenalkan. Boleh? So kalau tidak, cuba tengok dua video yang sebelum ini berkaitan dengan bagaimana nak mendapatkan fungsi bagi satu lengkup, find a function of a curve bila fungsi kecerunan ataupun gradient function itu diberikan. Kalau belum tengok, anda perlu tengok dua contoh itu supaya anda dapat faham bagaimana dy itu menjadi y apabila diperkenalkan. So faham kan? Sekiranya faham, so apabila kamiran diperkenalkan ke atas dy, maka yang ini akan jadi y tambah c. Boleh? Sebarang sebutan dalam lakukan kamiran tertentu mesti ada tambah c. Seperti biasa, sebarang perubahan boleh dilakukan ke atas satu sebutan dalam satu persamaan. Tetapi perubahan itu perlu digunakan pakai untuk sebutan-sebutan yang lain. So di sini mengikut peraturan yang dibenarkan dalam matematik, cikgu buat perubahan supaya dy itu menjadi y. Bagaimana? Dengan memperkenalkan kamiran di sebelah kiri sebutan. Maka sebutan di sebelah kanan pun
perlu dilakukan ataupun diperkenalkan kamiran. Boleh? So sekarang jelaslah kan? So sekarang kamiran X tolak 1 dx. So maksudnya kita ada dua kamiran X. Oke, kita lakukan ya integrations X dx. Ya, faham tak? Ya, sama dengan X tambah 1 bagi dengan 1 tambah 1 tambah C. Baik. So di sini kita dapati ia adalah X kuasa 2 bahagi dengan 2. Boleh? Kemudian tolak. Okey, sekarang perhatikan 1. Okey. So sekarang perhatikan ya, kita lakukan kamiran kata 1 dx. So ini adalah sama dengan 1x kosong dx, yaitu ya 1x kosong tambah 1 bagi dengan kosong tambah 1 tambah c. Boleh? So daripada sini kita perolehi ya, ia akan jadi x dan keseluruhan tambah c. Okey, sekarang perhatikan kita berjaya tukarkan dy menjadi y dengan memperkenalkan kamiran tertentu ataupun indefinite integral. So ada y tambah c. Jika kita perkenalkan kamiran ataupun integration di sebelah kiri, so kanan pun perlu diperkenalkan. Kita perkenalkan ada dua sebutan. Apabila sebutan ini dikamirkan ataupun buat integral, kita dapat x kuasa 2 per 2. Apabila satu ini dibuat kamiran ataupun integral, kita dapat x. Dan untuk kamiran tertentu ataupun for indefinite integral, kita perlu c. Kan cikgu dah awal-awal dalam dua contoh yang sebelum ini katakan yang c ini dan c ini akan dicantum menjadi satu. Maksudnya kita pindah sini, sama ada kita tambah ataupun tolak sebab constant ya. Constant apabila nombor-nombor ini sama ada tambah, dua nombor itu tambah ataupun tolak menjadi satu nombor. So akhirnya kita akan dapati ya y sama dengan x kuasa 2 bahagi 2 tolak x tambah c. Okey, perhatikan ini adalah ya rangka. Ini adalah rangka fungsi. Okey? So yang ini adalah function ya untuk menentukan lengkup berkenaan. Tapi belum lengkap. Mengapa belum lengkap? Biasa kan? Dalam dua contoh sebelum ini cikgu sebut ya c perlu ditentukan. Apabila c sudah ditentukan dalam bentuk nombor, baru soalan ini lengkap dijawab. Faham? So dari mana c ini boleh diperoleh? Semestinya daripada koordinat yang diberikan pada titik berkenaan dalam soalan berkenaan. So pada titik itu apakah koordinat x? 4, y adalah 7. Boleh? Okey, sekarang kita gantikan x dan y ini ke dalam ya, seterusnya memperoleh inilah c. Boleh? Okey. Cikgu padamkan ni. Okey, so kita salin. So yang ini adalah y sama dengan x kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak x tambah c. Okey. So sekarang kita gantikan x, y. So yang ini adalah x dan yang ini adalah y. So y adalah 7 sama dengan x adalah 4. So 4 kuasa 2 bahagi dengan 2, kemudian tolak 4 tambah c. So di sini 7 sama dengan 16 bahagi 2 tolak 4 tambah c 1, 8. Ringkaskan pecahan. Okey. So 8 tolak 4. Ya, so y sama dengan 4 tambah c. Dari sini kita boleh c adalah 7 tolak 4 iaitu 3. So sekarang perhatikan kita sudah memperoleh nilai c adalah 3. Boleh? So sekarang apa kita lakukan? Ya, kita akan gantikan di tempat c iaitu 3. Boleh? So sekarang perhatikan ya, ini adalah ya seperti mana yang dikehendaki dalam soalan, yaitu find the function of the curve. So tentukan apakah fungsi bagi lengkup berkenaan. So daripada penjelasan cikgu, yaitu awal
Mula-mula diberikan gradient untuk normal. Bagaimana gradient normal itu cikgu kaitkan dengan tangent dengan menggunakan apabila dua garis lurus itu bertemu pada 90 darjah, maka hasil darab kecerunan adalah ataupun hasil darab gradient adalah -1. Daripada situ cikgu dapatkan gradient untuk tangent, dan kita dapati pada titik gradient untuk tangent dan gradient untuk lengkung, iaitu kecerunan. Tangent dan kecerunan lengkung adalah sama. So cikgu pindahkan daripada tangent kepada curve, dan kita juga dapati bahawa pada titik berkenaan fungsi kecerunan ataupun gradient functions adalah sama seperti mana yang kita cari tadi. So selepas kita berjaya memperolehi fungsi itu, kita perkenalkan kamiran seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Akhirnya kita memperolehi nilai C dengan menggantikan koordinat XY, sehingga akhirnya kita berjaya menghasilkan jawapan untuk soalan yang diberikan. So cikgu harap apa yang cikgu bincangkan ini dapat membantu murid-murid, dan cikgu pilih banyak contoh untuk kongsi dengan murid sebab perlukan banyak contoh perbincangan supaya murid-murid itu boleh gunakan video-video ini sebagai bahan rujukan ulang kaji untuk matematik tambahan. So seperti biasa, letakkan like, tekan like ataupun berikan like bagi cikgu sekiranya penerangan cikgu ini memang bagus, dapat faham dengan bagusnya bagaimana cara penyelesaian soalan berkenaan. Tidak seperti soalan asas, sebaliknya dikaitkan dengan beberapa perkara sebelum mendapat jawapan. Seperti biasa di ruang komen, letakkan komen anda mengapa video ini sesuai menjadi bahan rujukan untuk murid-murid yang pelajar matematik tambahan. So, jangan lupa, ini biasa cikgu nanti terlupa pula nak beritahu. Tekan bell button itu ataupun butang loceng itu supaya dapat notifikasi berkenaan dengan video cikgu yang lain di YouTube. Seperti biasa, di akhir cikgu ucapkan kita akan jumpa lagi dalam satu video berkaitan dengan integration. Sampai situ. Hi, thank you.